Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan membuat sedikit ulang kaji Yuasa Matematik Tingkatan 3 bagi tahun 2023. Okey, baik. Cikgu akan terangkan sedikit tentang format matematik untuk Yuasa. Okey, untuk kertas matematik kita ada 3 bahagian. Bahagian A, B dan C. Okey, bahagian A akan memberi 20 markah, bahagian B 20 markah dan bahagian C 60 markah. Okey, kita akan tengok bagaimana contoh soalan untuk setiap bahagian. Okey, ini adalah contoh soalan dalam bahagian A. Okey, ini bukan soalan sebenar ya. Okey, ini contoh sahaja. Jadi, bahagian A ini adalah objektif adakah pilihan. Okey, jadi kamu hanya perlu memilih satu jawapan sahaja. Okey, jadi untuk bahagian A ada 20 soalan. Bahagian B pula adalah dari jenis objektif pelbagai bentuk. Okey, di sini ada 5 soalan dan membawa markah 20 markah. Okey, biasanya soalan di sini adalah dalam bentuk padankan, isi tempat kosong. Okey, biasanya begitulah. Dan soalan di bahagian B adalah soalan asas yang senanglah. Jadi sepatutnya bahagian B kamu mesti jawab. Okey, untuk bahagian C, okey, ia memberi markah sebanyak 60 dengan 6 soalan. Okey, di bahagian C. Dan dia adalah jenis subjektif respons terhad. Jadi untuk menjawab soalan bahagian C, kamu tengok markah. Okey, jika satu markah bermaksud kamu hanya perlu beri satu jawapan sahaja. Okey, jika satu soalan itu mengandungi 4 markah, maksudnya kamu perlu membuat jalan kerja. Tunjuk jalan kerja. Untuk video kali ini, cikgu masukkan bab 1 hingga bab 4. Okey, cikgu akan berikan tips dan ulang kaji secara ringkaslah untuk setiap bab dari bab 1 hingga bab 4. Untuk bab seterusnya, cikgu akan buat dalam video kedua ya. Okey, kita mulakan dengan bab 1 iaitu indeks. Okey, dalam bahasa Inggeris indices. Okey, di sini kamu dapat lihat nombor 5 dan 2. Jadi di sini untuk bahasa Melayunya kita akan sebut sebagai 5 kuasa 2. Okey, 5 kuasa 2 di mana 5 adalah asas dan 2 dipanggil kuasa. Okey, untuk bahasa Inggeris 5 kuasa 2 ini kita akan sebut sebagai 5 to the power of 2. Okay, or 5 power 2. Jadi 5 is the base and 2 is index. Okay, power or exponent, but normally we say index. Okay, dan 5 kuasa 2 sini bermaksud 5 kuasa 2. Okay, cikgu punya pen sebenarnya tiba-tiba rosak. Okay, tablet, jadi cikgu terpaksa gunakan mouse lah. Alright, so 5 kuasa 2 bermaksud 5 darab 5 lah. Okay, 5 darab 5. Okey, macam ni. So, kuasa itu menunjukkan berapa kali 5 itu harus didarabkan. Kalau 5 kuasa 3 bermaksud 5 darab 5 darab 5. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada hukum indeks. Okey, law of indices. Jadi, untuk formula pertama, okey, cikgu dah highlight. Sekejap Okey, untuk formula pertama, A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. Okey, jadi kalau asasnya sama, okey, asasnya sama dan operasinya adalah darab, jadi untuk jawapan kita hanya perlu tambahkan indeks. Okey, dengan mengekalkan asasnya. Contoh nombor 1 ni ya. Okey, untuk nombor 1, P kuasa 4 darab P kuasa 2. Jadi asasnya P ya. Jadi asasnya P. Jadi 4 dengan 2 kita tambahkan. Okey, 4 tambah 2 menjadi 6. Okey, so jadi P kuasa 6. Okey. Okey, untuk nombor 2, 3P kuasa 4 darab 2P kuasa 2. Okey, jadi di sini kita ada koefisien. Koefisien bermaksud ada nombor di hadapan. Okey, ada nombor di depan Jadi untuk nombor kita darabkan 3 darab dengan 2. Okey, nombor darabkan 3 darab 2 akan jadi 6. Okey, dan P kuasa 4 darab P kuasa 2. Okey, yang ini kita buat macam biasalah menggunakan formula ini. Okey, jadi asas yang sama kita tuliskan P. Okey, untuk kuasa dia 4 dan 2. Jadi 4 tambah 2, 6. Okey. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, nombor 3 ni kita gunakan formula yang ketiga di sini. Digunakan formula kuasa.
Okey, contohnya you tengok dekat sini. A kuasa M ada bracket dan kuasa N. Okey, jadi M dan N ni kita boleh darabkan lah. Jadi A kuasa M darab N. So di sini ada koefisien juga nombor 5. 5 ni dalam bracket ya. Jadi 5 sebenarnya kuasa 1. Okey, bila kita open bracket bermaksud 1 darab 2. Okey, so dia akan menjadi 5. Okey, 5 1 darab 2 tadi jadi kuasa 2 lah. Okey, M 4 darab dengan 2. So dia akan jadi M kuasa 8. Okey, maafkanlah mouse cikgu ni ya. So N seterusnya N 3 darab 2 6. Okey, 6. So 5 kuasa 2 ni kita jangan tinggalkan macam tu, kena selesaikanlah. So 5 kuasa 2 bermaksud 5 darab 5 kan. So dia akan jadi 25. Okey, so 25. Okey, teruskan M kuasa 8 dan juga N kuasa 6. Okey, N kuasa 6. Okey, bolehlah ya, boleh nampak ya. Okey, nombor 4. Minta maaf ya sebab pen tablet cikgu tiba-tiba rosak. Jadi kita teruskan je lah dengan apa yang ada ya. Okey, seterusnya. So di sini P kuasa 2, Q kuasa 3, R dalam bracket kuasa 4. Jadi kita tuliskan asas P and then kuasa 2 dengan 4 kita darabkan 2 kali 4 dapat 8. Kemudian Q. Okey, Q tengok kuasa dia 3. 3 darab 4 ialah 12. Seterusnya R. Okey, R 1. Kalau tak ada bermaksud kuasa 1. So 1 darab 4 adalah 4. So ini adalah jawapan dia lah. Okey, untuk nombor 5. Okey, sama juga. M adalah asas. Jadi tak ada masalah. Kita tulis terus dia punya asas lah. M. Okey, so kalau operasi darab kita kena tambahkan indeks kan. Okey, jadi kita perlu tambahkan sahaja 1/3 tambah 1/3. Okey, jadi 1 tambah 1 2. Okey, bawah tu penyebut kita kekalkan. So jadi M kuasa 2/3. Okey, baik. Untuk formula kedua ni, okey, ini konsep ni sebenarnya sama je dengan yang darab. Tapi sekarang diguna bahagi kan. Okey, contoh. Okey, katakanlah kita gunakan asas P. Okey, contoh soalan lain lah ya. P kuasa 7. Okey, bahagi dengan P kuasa 3. Okey, P kuasa 3. Okey, so jawapannya adalah P kita kekalkan asas. Jadi disebabkan dia operasi bahagi, kita kena tolak indeks. Jadi tolaklah indeksnya, 7 tolak 3 dapat 4. So ini jawapan dia. Okey. Okey, yang ini adalah contoh jika kita menggunakan kalkulator. Okey, memang kita perlu gunakan kalkulator ya. Jadi macam untuk A, 5 kuasa 4. Okey, macam mana kita nak buat 5 kuasa 4 selain daripada menulis 5 darab 5 darab 5 darab 5 sebanyak 4 kali kan. Jadi cara nak gunanya, guna kalkulator, you ambil 5, tulis press 5 lah, tekan 5 pada kalkulator. Kuasa adalah simbol inilah. Simbol yang macam V terbalik ni adalah simbol untuk kuasa. Lepas tu indeks dia 4, tulis sahaja 4. Tekan sahaja 4 pada kalkulator. So you akan dapat jawapan. Lepas tekan sama dengan, you akan dapat 625. Okay. Alright. Untuk B, negatif 7 ada bracket kuasa 3. Jadi bila ada nombor negatif, ada pecahan macam C ni, mesti gunakan bracket lah. Okay, jadi kamu gunakan bracket and then ambil negatif. Okay, negatif ni terus tekan je negatif. Tak payah bracket 2 kali. And then negatif 7, tutup bracket. Okay, kuasa simbol yang sama 3. So you tekan sama dengan, you akan dapat jawapan negatif 3, 4, 3. Begitu juga dengan pecahan. Mesti bracket dahulu. Lepas tu tekan 2. Okey, untuk pecahan di sini gunakan A, B, C. Simbol A, B, stroke C. Okey, and then press 3 pada kalkulator. Tutup bracket and then simbol kuasa. And then kuasa 4 lah. Jadi bila tekan sama dengan, you akan dapat jawapan inilah 16/81. Okey, ini adalah cara untuk kita tukar daripada indeks positif kepada indeks negatif. Okey, so kita tengok contoh yang pertama ni. Okey, 1/5 kuasa 2. So, 5 kuasa 2 ni adalah positif. Nombor 2 di sini adalah positif. Jadi, bila kita tukar kepada negatif, dia akan jadi 5 kuasa negatif 2. Okey, ini memang dia punya
cara ya. Ni negatif lah. Tak pun nak nampak ni negatif sebenarnya. Okey, yang kedua. Okey, 3 kuasa 12. So, kuasa 12 di sini positif. Indeks positif. So, tengok indeks dia. Positif kan? Jadi, bila kita nak tukar kepada indeks negatif, dia akan jadi pecahan. 1/3 kuasa negatif 12. Okey, sama juga ini adalah negatif. Okey, negatif 12. Alright. Okey, untuk yang ketiga, okey, ini kalau pecahan ya, 2/5 kuasa 4. Okey, jadi kalau pecahan, kita nak tukar kepada indeks negatif, daripada indeks positif ke negatif, kita terbalikkan nombor dia lah. Maksudnya 5 pergi ke atas, yang atas pergi bawah, 2 ke bawah. So, daripada 2/5 dia akan menjadi 5/2. Okey, indeks pun akan tukar lah daripada 4 kepada negatif 4. Okey. Okey, yang ini kita akan tukarkan indeks negatif kepada indeks positif. Okey, so you tengok di sini, contoh pertama, 4 kuasa negatif 3. 4 to the power of negative 3. Okey, so bila kita nak tukarkan dia kepada indeks positif, you just put fraction, pecahan. So, jadi 1/4 kuasa 3. Okey, contoh seterusnya, 2S kuasa negatif 5. So, S negatif 5 ni indeks negatif ya. Okey, so 2 ni kekalkan sahaja. Dia berada di atas ni kan. So, kekalkan sahaja di atas. S negatif 5 akan jadi ke bawah. S kuasa 5. Okey. Seterusnya 1/5 kuasa negatif 2. So, di sini indeks negatif. Bila nak jadi positif, dia terus jadi 5 kuasa 2. Okey, mungkin you boleh guna satu tips ni lah. Macam kalau kamu tengok 4 negatif 3 ni berada di atas. Maksudnya dia bukan pecahan kan. So, dia di atas. Bila kita tukar kepada positif, dia akan berada di bawah. Okey, katakanlah indeks positif nak pergi negatif pun sama. Kalau yang atas, dia akan jadi bawah. Kalau tengok contoh ketiga ni, nampak tak? 5 negatif, yang indeks negatif di bawah kan? So, selepas tukar positif, dia akan pergi atas. Dia macam tu je. Atas, bawah, bawah, atas. Okey. Okey, baik. Ini adalah fractional index, indeks pecahan dan juga zero index, indeks kosong. Okey, cikgu nak highlightkan, kena faham betul-betul lah. Kita ambil yang ni je, yang penting je, yang di sini. Okey, nampak tak? 8 kuasa 2/3. Okey, bentuk ini sama dengan bentuk yang kedua. Di mana nombor 3 di bawah menunjukkan punca. So, 8 kuasa 2/3 kan? Jadi, yang 3 di bawah bermaksud punca 3. 8 punca 3. Okay? 2 bermaksud kuasa. So, jadi 8 kuasa 2. Okay? Bentuk yang seterusnya ni pun sama juga. Okay? Cuma bentuk yang kedua ni, dia buat kuasa dahulu. Yang bentuk ketiga bermaksud dia buat punca dulu and then baru kuasa. Jadi, kamu kena faham lah. Hafal yang bentuk ini ya. Okey, apa itu zero index? Okey, sangat senang. Apa sahaja yang kuasanya kosong, jawapannya adalah 1. Okey, A kuasa 01, 2 kuasa 01, M kuasa 01. Okey, apa-apalah. 23. Okey, kuasa kosong. So, bersamaan dengan 1. Okey. Okey, baik. Seterusnya, kita masuk bab 2. Okey, bentuk piawai. Which is standard form. Okay, so kita terus pergi kepada contoh soalan ya. Okay, bundarkan nombor di bawah kepada 2 angka bererti. So in English, round off the number below, correct to 2 significant figures. So sekarang kita nak bundar kepada 2 angka bererti. Okay, 2 angka bererti. So soalan kena baca betul-betul. Okay, semua soalan kena baca betul-betul. Jangan terus sibuk nak jawab. Kena baca dulu soalan. Okay. Okay, di sini 45.7. Jadi, dia nak 2 kan? So, kita kira nombor yang kedua. Okay, so macam 4 consider nombor pertama. Jadi, 5 adalah nombor kedua. Jadi, kita gariskan 2 ni. Nombor yang kelima, yang nombor 5 ni lah nombor kedua. And then, seterusnya tengok nombor sebelah kanan. 5. Sebelah kanan adalah 7. So, 7 lebih dari 5. Okay, so kita kena tambah 1. Okay, tambah 1, dia akan jadi 6 kan? So, jawapannya 46. Okay. Untuk B, okay, 0.09. Kosong di depan kita tak kira sebagai angka bererti. Jadi, bila nak bundar kepada 2 angka bererti, okay, you start count from 9. 9 is the first number.
So second number tak ada, bermaksud you letaklah kosong kat belakang. Kan? Jadi jawapannya 0.090. Okay. Kerana dia nak dua angka bererti. So kita kira daripada 9. Yang non-zero number 1, 2. Okay, C. Okay, nak bundar kepada dua angka bererti. Jadi kosong di depan jangan kira. Kita kira 4 sebagai nombor pertama, 5 sebagai nombor kedua. So di sinilah. Okay, bila kita dah gariskan yang nombor 5, iaitu nombor yang kedua kerana nak dua angka bererti. Tengok sebelah kanan 6. 6 lebih dari 5, more than 5. So you add 1. Okay, tambah 1 lah. Okay, so jawapannya salin balik kosong kat depan. Walaupun kita tak kira, tapi kita kena tulis. Okay, ada 4 kosong kan. So 0.00004 6. Okay, sebab 5 tambah 1, 6. So cukup sampai situ. Jangan tambah lagi. Okay, okay, untuk D 4.689. Okay, round off to 2 significant figures. So the second number is 6 lah. Second number, nombor kedua 1, 2. So 6 nombor kedua, tengok sebelah kanan 8 lebih dari 5, so you kena tambah 1. So it will become 4.7. 4.7. Okay. Katakanlah D ni, nombor ni tak ada perpuluhan. Contohnya 4, 6, 8, 9. Okay, sekali lagi minta maaf lah dengan tulisan cikgu sebab cikgu gunakan mouse. Okay, nak kena bagi tahu balik pen cikgu rosak suddenly rosak. So kita pun tak nak buang masa, kita guna apa yang ada. Okay, katakanlah nombor ini 4, 6, 8, 9 bundarkan kepada dua angka bererti. Sama sahaja kita gariskan nombor kedua. Garis nombor kedua, tengok belah kanan. 8 lebih daripada 5, so you have to tambah 1. Add 1, right? So jawapan di sini 47 kan? Okay, apa jadi pada nombor yang lain? Kita kena tulis kosong. Okay, kenapa dekat D tak ada pun kosong-kosong? Dekat sini kena tulis kosong. Kerana untuk D, dia adalah nombor perpuluhan. Perpuluhan kita kena kira betul-betul. Nak dua sahaja angka bererti. Kalau ini kita panggil nombor bulat. Tiada perpuluhan. Jadi kita kena isi semua tempat. Okay, right. Seterusnya. Okay, ini juga bahagian yang penting dalam bab 2. Okey, kita nak tukar nombor tunggal kepada bentuk piawai. Okey, nombor tunggal yang macam 547 nombor 1 ni. 547 ni kita panggil nombor tunggal. Okey, 1, 4, 7, 10 ni adalah nombor soalan ya. Jangan confuse sebab cikgu just snap from the book, from the reference book. So kita fokus kepada nombor 547, ini adalah nombor tunggal. 8902000 pun nombor tunggal. 0.502 pun nombor tunggal dan seterusnya 9805.30 pun nombor tunggal. So nombor tunggal ni bermaksud nombor semata-mata. Dia tak ada darab 10. Yang darab 10 ni dipanggil bentuk piawai. Okay, alright. So macam mana cara kita nak menukar daripada nombor tunggal 547 menjadi bawah ni? Menjadi 5.47 darab 10 kuasa 2. Macam mana tu? Okay, senang sahaja. Okay, 547. Okay, tulis 547. Okay, dia punya titik perpuluhan adalah di belakang kan? Jadi kita kena gerakkan titik perpuluhan ni ke depan sehingga satu nombor. Okay, selepas jumpa satu nombor, dot. Titik yang terbaru lah. Jadi digerak sebanyak 2 kali kan. Jadi jawapannya adalah 5.47 darab 10 kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Kerana kita gerakkan 2 kali. Itu cara kita nak dapatkan jawapan. Okey, untuk nombor yang kedua seterusnya ni. Okey, 890 890 200. Okey. So daripada titik perpuluhan yang belakang ni kita gerakkan dia daripada belakang ni 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Okey, selepas jumpa satu nombor di depan kita berhenti. Jadi ada 5 gerakan. So jadilah dia dalam bentuk piawainya adalah 8.902 darab 10 kuasa 5. Okey, seterusnya 0.502. Okey, tengok ni 0.502. Sekarang titik perpuluhan di depan. Okey, jadi bila di depan, you tak bolehlah gerak ke depan sebab kat depan ni dah tak ada nombor pun. Jadi kena patah belakang. Okey, patah belakang ni nak patah sebanyak berapa kali? Okey, you patah ke belakang sebanyak sekali sahaja. Kenapa sekali? Kerana ada satu nombor dekat depan, you kena stop.
Kita nak satu nombor sahaja. Kerana bentuk piawai, nombor di depan ini mestilah daripada 1 hingga 9. Okey. Jadi kita gerakkan satu sahaja kan? Jadi dia akan jadi 5.02 darab 10 negatif 1. Ada negatif. Jika nombor itu less than 1, kurang dari 1, 0 point something something, mesti negatif. Okey. Seterusnya 9805.30. Ada dot di sini. Dia dah ada dot kat tengah-tengah ni kan? Okey, jadi kita kena gerakkan dia sehingga jumpa satu nombor. So gerak ke kiri lah. 1, 2, 3. Okey, berhenti dekat sini. Selepas jumpa nombor 9 . So ada 3 gerakan menjadi 10 kuasa 3. So jawapannya dot yang terbaru sebelah 9. Jadi jawapannya 9.8053 darab 10 kuasa 3. Okey, ini untuk kes nombor tunggal tukar kepada bentuk piawai. Okey, kalau bentuk piawai tukar ke nombor tunggal, okey kita tengok slide seterusnya. Okey, baik. Ini bentuk piawai yang atas lah. Bentuk piawai yang atas tukar kepada nombor tunggal yang bawah. Okey. Jadi macam mana cara kita nak tukarkan? Okey, tengok nombor ni 1.02. 1.02. Okey, so dia punya darab 10 kuasa 4 kan? Jadi kuasa 4 bermaksud kita kena gerakkan titik ni sebanyak 4 kali. Okey, kita gerakkan ke kanan lah kerana 4 ni positif ya. Positif ke kanan. So 1, 2, 3, 4. Jadi yang kosong ni kita letak nilai kosong. Maksudnya tak ada nombor ni. So jawapan akan jadi inilah 10,200. Okey, tengok contoh yang kedua. 8.67. Okey, so kuasa dia berapa? Kuasanya 4 juga. Jadi gerakkan 4 ke kanan. Kerana dia 4 ni positif index kan. So gerak ke kanan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. So yang kosong ni kita letaklah. Kosong, jawapan sekarang yang terbaru nombor tunggal akan menjadi 86,700. So yang bawah ni panggil nombor tunggal. Yang bawah ni nombor tunggal . Atas ialah bentuk piawai. Okey, bentuk piawai mesti ada darab 10 lah. Okey, contoh yang bawah ni yang ketiga 8.21. Okey, 21. Okey, sekarang negatif 2. Kalau negatif, indeks negatif kena ke kiri sebanyak 2 kali. So 1, 2. Okey, berhenti sini letak dot. Okey, depan letak kosong, belakang letak kosong. Okey, kenapa 2 kali? Kerana nombor 2 dekat sini. So jawapan akan menjadi 0.0821. Okey, baik. Ini adalah penting untuk bahagian ini penting untuk kamu settingkan kalkulator. Okey, kita nak set kalkulator ke dalam bentuk piawai. Okey, jadi keluarkan kalkulator, kita tekan mode lah. Dekat sini tengok nombor 1, tekan ke kunci mode. You press mode sampai jumpa paparan fix, SCI dan norm. Okay, so kita pilih SCI nombor 2, press number 2, tekan nombor 2, seterusnya tekan nombor 4. So sekarang selepas tekan nombor 4, kita punya kalkulator dah berada dalam bentuk piawai. Okay, untuk yang dekat sini, nota kedua ni kamu boleh cuba nanti sendiri. Kita buat operasi atas ni dulu ya. Okay, sekarang you press, ikut je, tulis 4.3. Okay, maksudnya dekat kalkulator press 4.3. Ikut tulisan merah cikgu ya. 4.3. Okay, untuk darab 10 ni gantikan dengan EXP. Setengah kalkulator dia tak ada EXP, dia ada darab 10. Okay, tekan yang itulah dekat bawah, bahagian bawah. And then kuasa berapa ni? 5 kan? Okay, terus masukkan nombor 5. Okay, and then tolak. Di sini operasi ni ikut sahaja soalan nak apa. Kalau tolak, tolak. Kalau tambah, tambah. Darab ke bahagi ke follow soalan sahaja ya. Okay, 5.6. Okay, tulis 5.6. Press 5.6 pada kalkulator kamu. Lepas tu untuk darab 10, gunakan apa tadi? EXP. Okay, gunakan EXP. Kuasa berapa? Kuasa 4. Okay, terus press 4. Okay, jadi 4.3 EXP 5, tolak 5.6 EXP 4. So sama dengan press sama dengan you akan dapat dekat sana 3.740 kan. Okay, 74 pun boleh lah. Darab 10, kuasa berapa tu? Kuasa 5. Okay, ni jawapan kamu lah. Okay, so dia akan
konsep yang sama apply to semua operasi lah. Tak kisah darab, tolak, tambah ataupun bahagi. Okey, katakanlah jawapan kamu ini, bentuk piawai kamu ini, tiba-tiba soalan kata bundarkan lagi kepada satu angka bererti. Okey, kalau soalan suruh bundarkan lagi, apa kamu perlu buat? Gariskan nombor pertama lah, sebab dia nak 1 je, gariskan nombor pertama 3. So, tengok sebelah kanan 7 dah lebih dari 5 kan? Tambah 1. Okey, so dia akan dapat 4. 4 saja cukup sebab dia nak 1 kan? Lepas dot ni kita kena berhati-hati. Sebab kalau selepas perpuluhan kita akan kira nombor belakang sebagai angka bererti. Sekarang nak 1. So 4 sajalah. Yang kuasa tetap kena ada. Okay, ini contohlah kalau keluar soalan macam tu ya. Okay. Okay, baik. Di sini cikgu bagi satu contoh solving problems. Okay, penyelesaian masalah yang melibatkan bentuk piawai. Soalan macam ni selalunya keluar dalam bahagian C lah. Okay. Okay, so kita baca soalan. Raja di sini dah ada jawapan. Okay, jadi cikgu akan terangkan sahaja. Raja di bawah menunjukkan pelan sebuah dewan masyarakat. Okay, so kawasan berlorik ialah bilik store. Okay, so ini dewan. Okay, yang berlorik ni adalah store. So the diagram below shows the plan of a community hall. The shaded region is a storeroom. Store. So jika keluasan bilik store ialah 15% daripada keluasan dewan. So kalau luas store ni 15% sahaja from the whole dewan. Hitung jumlah luas dalam sentimeter square, sentimeter square dewan itu. Sorry. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okay, so in Englishnya, if the area of the storeroom is 15% of the area of the hall, calculate the total area in centimeter square of the hall. Maksudnya dia nak yang semualah, luas semua, luas the whole dewan. Okay, state the answer in standard form. Jadi apa maklumat yang kita ada? Kita ada panjang dan lebar untuk store kan. Jadi cari luas ini dahulu. Luas untuk rectangle adalah panjang darab lebar kan. Jadi 2.5 darab 1.5. Tulis je kat sini. 2.5 darab 1.5. Kita akan dapat 3.75 meter square. Okay, meter persegi. Okay, di sini macam mana nak tukar meter persegi kepada sentimeter? Okay, senang sangat. Okay, kita tahu 1 meter okay, bersamaan dengan 100 sentimeter. Okay, 100 cm. Allahuakbar. CM cikgu. Okay, so kalau 1 meter square bermaksud macam mana? Kalau 1 meter square bermaksud 100 ni kita darab 2 kali. Okay, sebab dia kuasa 2. Darab 2 kali. So, dia akan dalam bentuk centimeter square. Kalau nak cube kuasa 3, darab 3 kali. 100 ni 3 kali. Jadi, di sini 100 darab 100 ni ada 1, 2, 3, 4, 4 kosong kan. Jadi 3.75 kita darab dengan 10,000 sebab ada 4 kosong. So gerakkan je 1, 2, 3, 4. Okay, so dalam sentimeter square jawapannya 37500. So ini adalah luas bilik store lah. Okay, dalam sentimeter square. Okay, sekarang dia nak jumlah luas dewan. Okay, jadi untuk store ni, store hanyalah 15%. Okay, 15% daripada dewan. So, 15% ni bermaksud 15 per 100. Okay, jadi kalau kita nak tahu luas dewan, okay, macam ini store kan. Ini hanya luas store. Sorry, store. Yang 100% ni adalah luas dewan. Dewan yang sebenar tu kan. Hall. Jadi untuk tahu luas dewan, you terbalikkan saja formula pecahan ini. Jadi 100 per 15 darab dengan store. So you akan dapat luas dewan. Okay, itu sahaja. Senang sahaja. So selepas you darab, you akan dapat 250,000. Okay, ini tukar kepada bentuk piawai. Macam tadi dah ajar kan? Nombor tunggal tukar ke bentuk piawai. Macam mana? 250,000. Jadi titik adalah di belakang, gerakkan 1, 2, 3, 4, 5. Selepas satu nombor, stop. So kuasa 5. So inilah jawapannya ya. Okay. Okay, baik. Seterusnya adalah bab 3. Okay, bab 3 matematik pengguna atau consumer mathematics. So di sini ada
beberapa perkara penting lah yang cikgu nak highlightkan, bukanlah semua ya yang kita target. So untuk bab ini kita pergi kepada simpanan. Okey. So simpanan ialah wang yang disimpan di institusi kewangan seperti bank. So yang paling penting simpanan ada 3 bahagian lah, akaun simpanan tetap, akaun semasa. Okay, so untuk Englishnya, akaun simpanan adalah saving accounts. Okay, akaun simpanan tetap adalah fixed deposit accounts dan akaun semasa adalah current accounts. Okay. So untuk akaun simpanan, okay, saving accounts. Okay, so akaun simpanan ni membolehkan seseorang menyimpan wang dan mengeluarkan wang mengikut had yang ditetapkan dalam simpanan sebenarnya. Okay, dalam simpanan pada bila-bila masa sahaja. Okay, so tengok kebaikan dia dekat sini. Penyimpan akan mendapat faedah. Okay, dapat faedah interest lah, dapat reward daripada bank. Okay, and then urusan seperti pemindahan wang, bayaran bil, permohonan pinjaman dan sebarkan baki boleh dilakukan atas talian, okay, secara online. Okay, so kalau nak keluar duit pun boleh guna ATM, okay, kad ATM. Okay, so keselamatan wang dijamin oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia PIDM. So yang penting dekat sini you tahu akaun simpanan ni adalah akaun yang biasanya kita simpan gaji kita lah, akaun menerima gaji. So akaun simpanan akaun biasa yang kita boleh keluarkan guna kad ATM ya. Okay, untuk akaun simpanan tetap, fixed deposit accounts. Okay, so akaun ni adalah akaun yang untuk kita simpan jumlah wang dalam tempoh tertentu. Dia ada syaratnya. Okey, kita simpan dalam tempoh tertentu. Lepas tu kita akan dapat reward. Okey, so kita baca dia punya point. Okey, untuk nombor 2 ni jumlah wang simpanan minimum dan tempoh matang simpanan biasanya ditentukan oleh pihak bank. Okey, so macam bank dah bagi syarat you kena simpan sebulan ke, 3 bulan ke, 9 bulan ke, setahun ke, 5 tahun ke. Okey. So dalam tempoh tu tak boleh keluar duit ya. So jika pengeluaran dilakukan sebelum tempoh yang dipersetujui tadi, faedah atas simpanan macam interest ataupun reward yang bank nak bagi tadi akan berkurang. Dan pengeluaran wang hanya boleh dilakukan di bank asal akaun itu didaftarkan. Okay? Jadi akaun simpanan tetap bukanlah akaun gaji yang boleh keluar masuk. Dia mengikut perjanjian dengan bank. Okey, akaun semasa iaitu current account. Okey, untuk point nombor 1, penyimpan boleh menggunakan cek, kad ATM, perbankan internet dan telefon untuk mengeluarkan wang dan membuat sebarang transaksi. So ada point tertinggal kat sini Cek ni kita tulis kat kertas tu kan. So faedah tidak akan diberikan, sebaliknya dikenakan charge perkhidmatan. Sebab kita akaun semasa ni kita simpan banyak duit, selalunya businessman lah yang akan gunalah. Kadang boleh mencapai ratusan ribu juta. So nombor 3, pemegang akaun juga boleh memohon overdraft, iaitu menggunakan wang yang melebihi jumlah simpanan. Simpanan tak cukup tapi kita boleh mohon lebih. Okey, tapi ada syaratnya lah ya. Kebiasaannya akaun semasa digunakan oleh para peniaga kerana mereka perlu melakukan pembayaran dengan kerap. Pembayaran tunai dengan jumlah wang yang besar boleh digantikan dengan cek supaya lebih selamat. Untuk nombor 3 ni, pemegang akaun ni sebelum didaftar tu dia kena ada satu macam penjamin lah. Macam ada satu lagi card holder yang boleh jamin dia. Sebab tu dia boleh mohon overdraft, iaitu menggunakan wang melebihi jumlah simpanan. Okey, ini adalah potensi risiko pulangan dan kecairan bagi simpanan. So di sini ada 3 akaun simpanan tetap, akaun semasa yang tadi tu. Lepas tu dekat ini dia punya potensi risiko, kadar pulangan dan kecairan. Okey, untuk ini nota ini kena faham dan kena ingatlah. Okey, so dia dah ada jadual table dia, just kamu perlu baca dan ingat sahajalah. Okey, bahagian ini. Okay, seterusnya potensi risiko pulangan dan kecairan bagi pelaburan pula untuk saham, amanan saham dan hartanah. Okey, yang ini pun sama, nota ini perlu dibaca dan kamu kena fahamlah. Okey, kena faham yang ini ya. Sebab dia simple sahaja dalam bentuk table. Okey. Potensi risiko, okey, ada kadar pulangan, ada kecairan. Okey, so dia dah tulis maksud potensi risiko dari segi keselamatan. Kadar pulangan untung atau tidak. Okey, kecairan tu kemampuan untuk mengeluarkan wang. Maksudnya kecairan tu nak tukar dalam bentuk wang. Boleh tak nak tukar dalam bentuk wang? Kamu kena bacalah. Okey, satu persatu.
Okey, ini adalah purata kos share bagi pelaburan saham. So, formulanya adalah kos purata bersamaan dengan jumlah pelaburan bahagi dengan bilangan unit saham yang dimiliki. Okey, yang ini kita tengok kepada contoh soalan terus ya. Okey, contoh soalan. Susan membeli 1000 unit share syarikat Wood Berhad dengan harga RM3.25 seunit pada 16 Mac 2018 dan membeli 1000 unit share lagi dengan harga RM3.80 seunit pada 26 Mei 2018. Hitung purata kos se-share bagi kesemua share yang telah dibeli oleh Susan. Okey, jadi penyelesaian dia kos purata se-share ni jumlah pelaburan bahagi dengan bilangan unit saham. Jadi pelaburan ni kita tengok yang pertama 16 Mac dia beli 1000 share. Satu unit harga RM3.25. Jadi kita darabkanlah di sini. Okey. Sama juga dengan 26 Mei ni. Okey, dia beli 1000 unit share dengan harga RM3.80 seunit. Jadi kita darabkan. Kita nak tahu pelaburan harga yang dia bayar. Okey, and then bagi dengan bilangan unit saham. So ada 2000 lah. 1000 dan 1000 jadi 2000 dekat sini. Okey. Okey, untuk jumlah pelaburan kita tambahkan 3250 dengan 3800. Dah tambah baru bahagi dengan 2000. Jadi jawapannya adalah RM3.53. Okey, seterusnya faedah. Okey, apa itu faedah? Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. So di sini ada dua faedah lah. Faedah mudah dengan faedah compound. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, faedah mudah adalah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan untuk tempoh masa tertentu. Jadi formula dia I sama dengan PRT. Faedah mudah I ya. I itu interest lah dalam bahasa Inggerisnya sama dengan PRT. So kita tengok apa maksud dia. I adalah faedah atau interest. P adalah principal iaitu modal, duit simpanan, duit yang kita simpan. R adalah rate iaitu kadar faedah. T adalah time, okay, tempoh dalam tahun. Okay, so kita akan tengok contoh soalan. Okay, baik. Hitung faedah mudah yang diterima bagi setiap yang berikut. Okay, untuk nombor 1, RM9,200 disimpan selama 6 bulan pada kadar faedah 3.5% setiap tahun. Jadi dekat sini kita boleh tulis dekat sini 9,200 ni adalah P lah, prinsipal duit yang disimpan selama 6 bulan. 6 bulan adalah T lah, tahun ya, time, masa. Okay, disimpan tahun 6 bulan and then faedah R lah rate. Okay, kadar faedah dia 3.5%. Jadi mengikut formula untuk nombor 1, I sama dengan PRT. Okay, PRT. So darabkan saja P 9,200, rate 0.035 yang ni bagi dengan 100. Lepas tu tahun ni dia 6 bulan. Jadi dalam bentuk tahun 6/12 lah ataupun 0.5. So you akan dapat interestnya RM161. Begitu juga dengan soalan nombor 2. Sama je. Okey, RM206,300 disimpan selama 2 tahun pada kadar faedah 4.5%. So ini P, okey, ini R, dia rate, yang ni T, time. So darab saja PRT, P duit yang disimpan, R adalah kadar 4.5 bahagi 100, T tahun selama 2 tahun juga akan dapat jawapan RM18,567 untuk dia punya faedah mudah. Okey. Okey, faedah compound pula ya. So perbezaannya faedah compound dia ada compound, okey, di compound. Jadi kita bacakan maksud dia. Faedah compound ialah faedah yang diterima daripada simpanan asal dan faedah yang dikumpul setiap tahun, iaitu faedah di atas faedah. Faedah yang diterima dilaburkan semula. Okey, so kita tengok formula dia. MV sama dengan P bracket ni darab ya, P darab dengan bracket 1 tambah R per N. R atas, N bawah, pecahan ya, R per N, tutup bracket dan dikuasakan dengan N darab T. So, apakah setiap formula ni? Maksudnya apa? So, MV adalah matched value, nilai matang nilai matang. P adalah prinsipal sama macam tadi. R pun sama, kadar faedah. N adalah bilangan kali faedah di compound dalam setahun. Dalam satu tahun berapa kali kena compound? So, jawapannya, so itu adalah N. Okey, nanti kita akan tengok contoh untuk lebih faham. T adalah tempoh duit disimpan dalam tahun lah. Okey, time dalam tahun.
Okey, baik. So, kita tengok contoh soalan ya. Hitung jumlah faedah yang diterima jika 4,560 disimpan selama 18 bulan. Okey, 18 bulan dengan kadar faedah 3.7% yang dikompaun setiap bulan. Okey, so tengok formula ini. Okey, kita buat satu-satu. Kita jelaskan satu-satu. P yang RM ni apa? Okey, ni adalah P lah, duit kan. Duit yang kita simpan. Okey, 18 bulan bermaksud tahun lah masa kita. Okey, 18 bulan adalah year dalam masa Okey, tahun. And then 3.7% adalah rate, kadar. Di-compound setiap bulan. Okey, jadi kalau dalam satu tahun setiap bulan kena compound, bilangan dia adalah 12 lah. 12 kali kena compound ya. So mengikut formula, kita masukkan saja formula masukkan saja nilai dalam formula. So P apa dia? P 4560. Okey, kamu cuba guna kalkulator ya. So dalam bracket ni darab ya. 1 adalah 1, R adalah rate 0.037 bahagi dengan N. Berapa kali kena compound? 12 lah. Per 12 tutup bracket kuasa. Ni dalam bentuk kuasa dalam kalkulator cari simbol ni kuasa NT. N berapa kali kena compound? 12 darab dengan T 1.5. Kerana 18 bulan ini adalah dalam bentuk tahun, bahagi dengan 12 lah. So 18 bagi 12 you akan dapat jawapan 1.5. So selepas darab semua you akan dapat RM4,819.82. Pastikan dapat jawapan ya. Okey, baik, kita sampai kepada bab yang terakhir untuk bahagian 1. Okey, ulang kaji bahagian 1 ni. So bab 4 adalah lukisan berskala iaitu scale drawings. Alright, so di sini kamu akan nampak ada dua bentuk lah. Okey, jadi PQRS ni adalah sebagai objek. Okey, ni sebagai objek. Objek ni original lah. Okey. Okey, sekali lagi minta maaf lah dengan mouse cikgu kerana pen rosak. Pen tablet rosak. Okey, so P prime, Q prime, S prime dan R prime ni kita panggil lukisan berskala, scale drawings. Okey, so objek ni yang original, ini lukisan berskala ni adalah lukisan yang dilukis semula lah. Boleh menjadi kecil ataupun besar. Okey, mungkin soalan akan tanya, okey, pilih lukisan berskala yang betul bagi objek yang diberikan. Okey, macam mana kita nak tahu itu adalah lukisan berskala yang betul? Okey, caranya macam ni. Contoh kita tengok PQ. Kita fokus kepada PQ dulu Okey, berapakah kotak PQ untuk objek? Ada 1, 2, 3, 4. So PQ, P prime, Q prime ada 2. Okey, pilih satu lagi PS. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang ini PS di lukisan berskala ada 3. Jadi kita tengok pengurangan dia 4 menjadi 2 ni mesti bahagi dengan 2. Okey, so 4 bahagi 2 dapat 2. So 6 pula nak jadi 3. Untuk bahagian ini nak jadi 3 pun bahagi dengan 2. Jadi kalau dia punya nombornya sama, okey, dibahagi dengan kadar yang sama, 2, ini pun bahagi 2, bermaksud ini adalah lukisan berskala yang betul. Okey, katakanlah dekat sini tiba-tiba ada 5 kotak, so tak boleh jadilah. 6 nak jadi 5 tak boleh jadi. So kita kena tengok dia punya proportion dia. Kalau bahagi mesti bahagi dengan yang benda yang sama. Kalau dia menjadi besar mesti darab dengan nombor yang sama juga. Okey. Cikgu akan tunjukkanlah untuk kalau lebih besar macam mana. Okey, baik. Contoh cikgu nak buat lukisan berskala yang lebih besar daripada objek Okey, katakanlah ini adalah objek. Okey, let's say cikgu lukis, kita buat simple je lah Okey, kita lukis macam ni je lah. Rectangle, paling senang. Rectangle this is the object. Okey, so kita ada dua gambar, dua lukisan berskala. So, mana satu lukisan berskala yang betul? Okey, cikgu akan buat dua Okey, katakanlah yang ini cikgu buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang ini cikgu buat 4 kotak. Okey, anggaplah lukisan ini perfect Okey, dia sepatutnya berada pada garisan lah Okey, pada garisan. Okey, untuk satu lagi lukisan, cikgu akan buat macam ni. Okey, cikgu buat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu buat di sini lah. Tak cukup. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini kita buat 4. Okey. Okey.
So kita tengok adakah A lukisan yang berskala yang betul ataupun B lukisan berskala yang betul. Okey. So kita tengok untuk A. Okey, tengok A dulu ya. Okey, bahagian atas ni untuk objek dia ada 2 kotak, bahagian atas ni objeknya 4 kotak. Jadi sama juga dia 2 nak jadi 4 darab dengan 2. Sorry, belum sama lagi. Okey, untuk bahagian sisi. Okey, berapa kotak untuk objek? 1, 2, 3. 3. Untuk bahagian sisi lukisan berskala A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi 3 nak jadi 6. Sama juga darab dengan 2. Barulah sama. So, dia guna skala yang sama. Darab 2, darab 2. Jadi, ini lukisan berskala yang betul. Okey, untuk bahagian B, kita tengok atas ni 2 kotak kan? Yang ini berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4. Bermaksud, 4 bermaksud 2 darab 2, 4 lah. Okey, tapi sisi di sini 3. Objek dia 3. Dekat sini, sisi dia 5. Okey, kalau dia guna darab 2 tadi, 3 darab 2, 6. Sedangkan di sini 5. Jadi salah. Ini bukan lukisan berskala. Okey, lukisan berskala dia mesti seimbang. Okey, mengikut proportion yang sama untuk setiap sisi. Kalau sisi tu darab 2, setiap sisi pun darab 2. Kalau dia bahagi dengan 2, setiap sisi pun akan bahagi dengan 2 untuk kecil. Okey. Okey, baik. Ini yang antara yang paling penting jugalah. Okey, untuk mencari skala. Okey, so cikgu akan ajar macam mana nak cari skala. Diberi objek dan juga lukisan berskala. Okey, senang je. Skala ni formula dia LO. Okey, L.O. Skala dia. L ni adalah lukisan. O adalah objek. So, lukisan berskala adalah skill drawing lah. So, untuk yang pertama ni, okay, kita pilih satu sisi sahaja daripada lukisan berskala. Katakanlah kita nak pilih satu. Sisi yang sending ni ya. Sending pula. So, letak je satu. Okey. Bentuk yang sama. Sending macam ni juga. Dekat objek berapa? 3 kan? Letak 3. So, inilah skala. Okey. 1 nisbah 3. Okey. Nombor pertama mesti 1. Nombor yang pertama dekat lukisan ni mesti 1. Okey, baik. Seterusnya, nombor 2. Okey, untuk nombor 2. Nombor 2, okey, kita cari skala ni dengan menggunakan formula L.O. L ni skill drawing lah ya. So, untuk lukisan berskala yang ini. Okey, katakanlah cikgu ambil sending lagi. Tempat yang sama lah. Senang. So, daripada lukisan kita ambil 3, measurement dia, length dia 3, dia mesti ambil ukuran panjang ya. Untuk objek pula, bentuk yang sama, dia kena sepadan lah, corresponding lah ya. 3 juga. Okey, 3. Tetapi nombor pertama ni mesti tukar kepada 1. Jadi 3 nak jadi 1, kena bahagi dengan 3. Okey, 3 bahagi 3 dapat 1. Nampak 3 bahagi 3 dapat 1 kan. Jadi yang sebelah kanan pun sama. Kita follow yang ini. Kalau nombor depan tadi bahagi 3, ini pun kena bahagi 3. Okey. So, dia pun dapat 1. So, nisbahnya 1, 1. Sebab tu dia sama bentuk, sama besar. Okey, sebab ni 1. Skala dia 1, 1. Okey, untuk nombor 3. Untuk nombor 3. Okey, LO juga lukisan berskala dengan objek Okey, kita pilih bawah pula lah. Untuk lukisan berskala, cikgu ambil sisi yang paling yang bawah ni. 18. Sorry. Cunting pula. Sabarlah dengan pen ni. So, 18. Okey. Dot-dot. Objek dia, bawah dia 9 kan? Okey, so kita ambil 9. Okey, 9. Ingat, nombor pertama mesti menjadi 1. Jadi 18 mesti bahagi dengan 18. Bahagi dengan diri sendiri dapat 1. So, untuk nombor kedua, untuk bahagian objek ni, follow saja yang nombor pertama. Dia bahagi dengan 18 kan? Yang ini pun kena bahagi dengan 18. So, 9 per 18, dia akan 9, okey, per 18. Okey, tapi 9 per 18 ni kita boleh mudahkan. 9 bagi 9, 18 bagi 9. Dia akan jadi apa? 1 per 2 kan? Okey, jadi kita mudahkan. Mesti mudahkan. 1 per 2. So, jawapannya adalah 1 nisbah 1 per 2 macam ni. Okey, so ini untuk mencari skala.
Okey, baik. Di sini ada penyelesaian masalah. Okey, untuk bab 4 ya. So, cikgu bagi satu contoh. Tinggi sebuah tiang bendera pada lukisan berskala ialah 8 cm. Jika tinggi sebenar tiang bendera itu ialah 24 meter, cari skala yang digunakan. So, in English, the height of a flagpole on the scale drawing is 8 cm. If the actual height of the flagpole is 24 cm, find the scale used. Alright. So, kita guna pen biru lah. Okay. So, untuk cari skala, bahaya tulisan. Skala. Okay, jangan lupa. Tadi formula ni LO kan? L dot dot O. L ni lukisan, O objek. So, daripada lukisan kita pilih satu measurement. Memang ada satu pilihan saja iaitu 8. Okay, daripada objek yang tinggi sebenar. Means objek tu yang sebenar lah. Okay, yang sebenar dia letak situ 24 kan? Okay, 24. Okey, tapi ni meter, yang ni cm. Jadi kita kenalah samakan. Okey, bagilah diorang sekufu Okey, jadi kita tukar dalam bentuk cm sahaja. 8. Okey, 1 meter 100 cm kan? 1 meter 100 cm. Jadi kalau 24 meter darab dengan 100. Baru jadi 22 cm Okey, skala nombor pertama mesti jadi 1 jadi 8 nak jadi 1 kena bahagi dengan 8. Okey, maksudnya 8 bahagi dengan 8 dapat 1. Jadi nombor yang sebelah kanan ni pun, daripada objek ni pun kenalah bahagi dengan 8 juga. Okey. 2400 kena bahagi 8 juga. So, guna kalkulator you akan dapat 300. So, inilah jawapannya. Skala kamu adalah 1 nisbah 300. Okey, baik. Sampai di sini sahaja ulang kaji bahagian 1 kita. Jadi, cikgu harap kamu faham dan berusaha. Okey, berusahalah untuk mendapat keputusan yang lebih baik daripada PPT hari itu. Okey, good luck.